Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ini bagi subjek RBT untuk reka bentuk makanan, kita akan masuk kepada pembungkusan makanan. Okey, dan sekejap cikgu akan terang satu persatu apa yang perlu ada dalam pembungkusan makanan. Okey, yang pertama sekali pelajar-pelajar, kita tengok kepada maksud pembungkusan makanan. Okey, pembungkusan makanan ialah satu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. Okey, pertama sekali kita tengok kepada tanda jenama yang digunakan dalam pembungkusan makanan. Tanda jenama merupakan salah satu elemen grafik yang penting dalam sesuatu pembungkusan. Tanda jenama merupakan nama yang diberikan kepada sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Tanda jenama berfungsi untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Okey, contoh kat sini cikgu bagi ialah banana chip. Okey, banana chip ini merupakan tanda nama bagi produk yang dikeluarkan. Okey, yang kedua kita tengok kepada penggunaan tipografi. Tipografi ini adalah untuk mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Sesetengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada sesuatu nama produk tersebut. Penggunaan pelbagai bahasa juga amat digalakkan bagi menarik perhatian pengguna. Penggunaan tipografi yang menarik dan unik, kreatif juga menarik perhatian pengguna. Okey, contoh kat sini cikgu bagi contoh FD Saji. Contohnya produk ini keluaran Felda. Dia macam itu. Kayaknya tipografi yang digunakan dia unik, so pengguna ni dia boleh ingatlah produk yang dihasilkan tu tanpa ingat nama tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada warna. Penggunaan warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk pembungkusan sesuatu produk. Warna mewujudkan identiti produk serta menyatakan sesuatu maksud. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, contoh kat sini. Okey, bagi mungkin kita tengok kepada jenis bungkusan jeli lah. Okey, jeli kalau merah mesti bungkusan dia kalau merah. Okey, kalau perisa jagung mesti bungkusan dia warna kuning. Dia macam tu. So, warna yang digunakan tu memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman yang lebih lanjut kepada pengguna. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada ilustrasi. Penggunaan ilustrasi berperanan untuk menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi atau gambar yang digunakan perlulah menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Okey, penggunaan ilustrasi perlulah kreatif, menarik, tidak terlalu padat supaya dapat memberi keharmonian kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, yang seterusnya, maklumat. Maklumat merupakan elemen penting dalam mereka bentuk sesuatu pembungkusan. Setiap pembungkusan mestilah mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi gambar yang roti ni. So, maklumat berkaitan dengan kandungan protein dalam roti tu tersedia di dekat bungkusan tu. So, pengguna dia boleh tengok maklumat tu dan dia tahulah keperluan badan dia nak makan macam mana. Itu maksud cikgu dengan maklumat. Okey, kita pergi kepada reka bentuk. Reka bentuk pembungkusan perlulah menepati beberapa sifat iaitu ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Reka bentuk pembungkusan perlulah bersesuaian dengan produk yang kita nak bungkus tu. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh ni. Okey, macam kita beli telefon, kita ada yang jenis pamir macam ni je kan. Kalau kita beli set yang baru kan dia dalam kotak. So,
kotak tu dia direka bentuk secara khusus untuk menjamin keselamatan telefon yang kita nak beli ni. Sebagai contoh lah kan, kita beli yang tak ada pembungkusan. So barang kita ni beresiko tinggi untuk mudah rosak. So kita memerlukan pembungkusan yang baik serta mesra alam selamat dibawa supaya barang yang kita order ataupun kita minta tu dia dalam keadaan yang sangat baik. Okey, yang terakhir kita pergi kepada saiz. Reka bentuk perbungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada keperluan serta kehendak pengguna. Contohlah, kalau kita beli barang kecil, so pembungkusannya mestilah setaraf dengan barang yang kita beli. Kalau kita beli pula macam kita beli botol air besar ke, mesti pembungkusan ni pun besar sebab dia bersesuaian dengan objek ataupun dengan kita punya bahan yang kita nak beli tu. Okey, pada hari ini setakat ini sahaja daripada cikgu berkaitan dengan pembungkusan makanan. Okey, sekiranya di antara kamu yang tidak memahami tentang tajuk pembungkusan makanan ni, kita boleh bincang dalam grup kita dan boleh WhatsApp cikgu, PM cikgu, apa pun yang kamu nak lah. Okey, setakat ini daripada cikgu. Assalamualaikum.